Baik. Kita muka kuliah malam ni dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala al-kiram ashabul izam syai'ul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatazakkaru ulul albab. Maksudnya, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Hanya saja orang-orang yang menerima peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu orang yang kurniakan akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada Islamu ghariban wa sayaudu qariban kama bada'a batuba lil ghuraba. Islam tu bermula dalam keadaan dagang ataupun asing, dan dia akan kembali menjadi asing atau dagang, dan berbahagialah kepada orang yang asing. Alhamdulillah. Yang mati Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, pengurusi surau Jatuh Kuasa, surau muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Ta'ala mengizinkan pertemuan kita malam ini. InsyaAllah, kalau malam tadi saya kuliah di Masjid Ar-Rawdah, Taman Rasa Sayang. Jadi malam ni di sini. Malam besok di surau Datuk Kelana, Ampangan. Surau Datuk Kelana, Ampangan. Dan seterusnya lah. Baik. Jadi insyaAllah malam ni kita baca kitab Akidah Ahlussunnah. Tu kan? Muka surat apa tu? Tajuk apa? Nanti tak? Ha? 24 tajuk Ada? Tak tulis? Sini Jawi ya. Tak ada tajuk? Kepentingan akidah. Kepentingan akidah dalam Islam. Ha? Baik, kepentingan akidah Islam nombor 3. Pasal 3. Okey, baru nak masuk dah. Okey, insya-Allah kita lihat pasal yang ketiga, kepentingan akidah di dalam agama Islam. InsyaAllah. Baik. So, apakah kepentingan akidah dalam Islam? Dalam Islam, iman yang melandaskan akidah adalah menjadi asas sesuatu amalan.
Dalam Islam tu tuan, iman yang berlandaskan akidah. Iman kemudian dilandaskan, landas tu kan, dilandaskan dengan akidah adalah menjadi asas sesuatu amalan. Di mana amalan-amalan seorang itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang yang beriman yang berlandaskan dengan akidah. Tapi akidah yang betul lah. Kerana akidah ni ada dua sebenarnya. Pertama, akidah yang batil ataupun fasid. Yang kedua, akidah yang sahih ataupun yang benar lah. So kita nak berada di akidah yang mana? Sudah tentu kita nak berada di akidah yang sahih, yang betul lah, yang melandaskan kepada Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan juga kita berpegang dengan pegangan yang dipegang oleh para ulama salafus salih yang terdahulu lah. Itu yang kita nak. Maklumlah tuan-tuan, zaman sekarang ni berbagai-bagai jenis pahaman-pahaman baru kadang-kadang muncul kan, yang kita tak tahu pun daripada mana asalnya, betul ke tak betul dan sebagainya. Jadi kita ni perlulah mengaji, perlulah berguru, mengaji dan sebagainya. Kalau kita tak berguru, kita tak mengaji, mengikut-ikut orang aja, jadi susahlah. Jadi kalau akidah dia tak betul, susahlah kita nak betulkan, payah nak betulkan kalau dah tak betul tu. Baik. Justru itu, mereka yang tidak beriman dengan Allah Ta'ala dan tidak mengharapkan pahala darinya Allah Ta'ala dan tidak takut siksaannya Allah dan beramal bukan kerana menuntut keridhaan Allah Ta'ala dan tidak pula mengambil kira, maksudnya tidak menghiraukan adakah amalan-amalan mereka itu sah ataupun batal dan adakah perbuatan itu halal atau haram, maka mereka yang bersikap demikian tidak berhak menerima pahala daripada Allah Ta'ala. Tak berhaklah. Tak layaklah kita dapat pahala. Walaupun mungkin sangkaan dia dapat pahala, sangkaan dia saja dapat pahala, tapi hakikat sebenarnya tidak mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ulang sekali ulang semula. Justru itu mereka yang tidak beriman dengan Allah. Pertama dia tak beriman pada Allah. Yang kedua, tidak mengharapkan pahala darinya. Dari siapa? Dari Allah Ta'ala lah. Tidak mengharapkan ganjaran pahala apa-apa daripada Allah. So macam mana Allah Ta'ala nak bagi pahala? Sedangkan dia sendiri pun tidak mengharapkan pahala daripada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey? Seterusnya, dan tidak takut siksaannya Allah. Dia tak takut orang kata balasan neraka ke, azab dalam neraka ke, siksaan dalam neraka ke. Tak ada takut apa-apa. Kan dia sombong, ego lah. Dia kata dia rasa dia kuat. Kalau seandainya besok dicampak dalam neraka, dia kata dia akan gustilah semua malaikat-malaikat dalam neraka tu. Dia akan tumbuklah segala malaikat-malaikat yang ada dalam neraka. Dia katalah. Dia kata dia konon dia kuat lah macam tu. Tapi dalam dunia pun dia itu susah nak pusing. Sebab dia bukan jenis yang senang nak pusing. Dia ada satu lagi, tapi saya tak bawa. Yang satu tu dia senang nak pusing. Yang ini dia macam mati sikit lah. Dia mati, dia tak susah nak pusing. Tak apa. Kalau nak pusing, abang kena buat sendiri. Buat sendiri, buat live sendiri. Live sendiri pakai surau punya. Suraunya ada tak? FB? Tak ada. Ada pakai FB surau. Yang ini saya pakai, saya bawa yang bukan yang untuk pusing. Kalau nak pusing kita kena angkat. Kena angkat boleh pusing. Kena angkat. Kalau yang satu lagi yang besar tu dia boleh pusing. Dia saiz besar sikit. Tapi saya tak bawa. Faham tu sampai mana tadi tu? Terhenti tadi tu. Potong Potong apa? Potong trip Potong steam. Justru itu dan mereka yang tidak beriman pada Allah. Pertama tak beriman.
Kedua, tidak mengharapkan pahala daripadanya. Nya siapa? Allah Ta'ala lah. Dia tak harap pahala. Biasa orang tak harap pahala ni memang jenis orang kata malas beribadah. Dah dia tak nak pahala tu dah tentu dia tak nak ibadah. Kalau dia nak pahala sudah tentu dia nak buat ibadah. Dia akan berusaha bersungguh untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalau dia tak faham, dia tanya orang, tanya guru, tanya ustaz, tanya ustazah dan sebagainya, macam mana cara dia. Ni cara dia macam mana nak buat ni? Macam mana kaifiat dia? Contohnya sembahyang gerhana kan. Solat gerhana. Dia tak tahu solat gerhana tu macam mana. Hari tu ada tak buat solat gerhana? Solat gerhana bulan itu buat tak? Tak buat? So macam mana? Kenalah buat kan. Dah tahu ada gerhana bulan, buatlah. Yes. Khusyuf qamar. Gerhana bulan. Hari tu kan berlaku gerhana bulan, gerhana sephara nama dia. Kita boleh buat sembahyang gerhana bulan sebelum subuh. Sebenarnya kena bangun sebelum subuh lah. Kalau bangun lepas dulu tak dapat sembahyang gerhana bulan tu. Kerana bulan tu, kerana bulan sebelum subuh. Baik. Kemudian tidak takut siksaan Allah. Yang keempat, yang ketiga dia tak takut siksaan Allah Ta'ala. Malahan dia cabar pula. Dia kata tak ada besok, hari kebangkitan tak ada. Wa ma hayatuna illa hayatuna dunya, dia kata. Tiadalah kehidupan kami ini melainkan hanya kehidupan di dunia sahaja. Akhirat tak ada kehidupan lagi, habis semualah. Mati, kira dah mati, habis. Tak ada lagi hari kebangkitan. Itu pada dakwaan dia lah, pada pahaman dia. Kerana ada orang paham begitu kan, ada. Dia tak percaya hari kebangkitan. Dan yang keempat, beramal bukan kerana menuntut keredaan Allah Ta'ala. Dia buat satu tu bukan kerana Allah. Ataupun hanya sangkaan saja dapat menghadirkan diri pada Allah, tapi tidak. Seperti orang kafir. Orang kafir kan, mereka menyebut kan dalam Quran disebut wa ma na'buduhum illa liyuqarribunallahi zulfa. Wa ma na'buduhum illa liyuqarribunallahi zulfa. Tiadalah kami menyembahkan patung berhala itu melainkan untuk menghampirkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Ta'ala. Kan dakwaan mereka begitu, tapi hakikatnya mereka percaya dengan kekuasaan berhala, kekuasaan patung berhala dan sebagainya. Mereka mendakwa menyembah Allah, tapi tidak hakikatnya menyembah patung berhala. Dan mereka mengaku patung itu ada memberikan sesuatu kekuatan, kejayaan kepada mereka. Kemudian dan tidak pula mengambil kira, maksudnya tidak menghiraukan adakah amalan tu sah atau batal. Jadi perbuatan dia buat tu dia tak ambil tahulah sah ke batal ke, boleh ke tak boleh ke. Itu sebabnya bila dah solat tu dia tunggang-tunggit solat. Dia tak nak belajar lah tentang solat yang betul. Nabi SAW pernah menegur seorang lelaki yang solat. Lepas dia solat, dia jumpa dengan Nabi SAW. Dia nak tanyakan sesuatu pada Nabi. Nabi tanya pada dia, kau dah solat ke? Sudah. Sebenarnya kamu belum bersolat. Pergi solat semula. Maka dia pergi solat. Habis solat, maka datang lagi berjumpa dengan Nabi SAW untuk bertanyakan suatu perkara. Maka Nabi tanya pada dia, kau dah solat ke belum? Sudah. Sebenarnya kamu belum bersolat. Maka Nabi suruh dia solat semula. Dia pun solat lah. Sehinggalah beberapa kali berulang kali, akhirnya Nabi kata pada dia, sebenarnya kamu belum solat. Kerana solat yang sebenarnya ialah bila kamu melakukan perkara tersebut, kamu berdiri dengan tegak, membaca Fatihah, membaca surah, lepas tu rukuk, dengan kemudian ada tamak-ninah dalam rukuk, kemudian i'tidal, ada tamak-ninah dalam i'tidal, kemudian kamu sujud, ada tamak-ninah dalam sujud, kemudian kamu duduk antara dua sujud, ada tamak-ninah antara dua sujud, lepas tu kamu sujud yang kedua, ada tamak-ninah dalam sujud yang kedua. Jadi makna lelaki tu dia tak ada tamak-ninah. Tak ada tamak-ninah.
Berhenti sebentar tu tak ada. Sama macam ayam mematuk makanan. Tengoklah ayam makan atau burung patuk makanan. Laju tak ada patuk tuan? Laju. Sampai kan dia tak sedar. Apa yang berlaku di sebelah dia pun dia tak sedar. Kerana khusyuk dia mematuk makanan tadi. Ayam jantan pun begitulah. Ayam jantan. Ayam jantan kalau makan tuan, dia tak peduli anak dah. Tapi kalau yang betina bila makan, ayam betina makan, dia akan ambil tahu anak dia ni makan dia tak makan. Dia akan panggil anak dia supaya makan bersama. Tapi kalau ayam jantan, dia tak apik dah. Dia tak apik dah. Dia makan untuk diri dia saja. Tu PL ayam jantan lah. Jadi jangan jadi PL perangai macam ayam jantan. Kena ambil tahu jugalah orang di sekitar kita. Jantan dia lopehkan untuk dia je. Ketokak dia lah lopehan macam tu je. Dah konyang dia pun senang hati lah. Tak ada nak beritahu orang lain. Baik. Jadi dalam konteks tadi Nabi SAW menegurlah lelaki tadi kerana tidak solat secara sempurna. So kalau nak solat sempurna mestilah ikut kepada bagaimana yang telah pun digaris pandukan oleh para ulama, sama ada sah ataupun tidak sembahyang yang dilakukan tadi. Okey, macam mana jalan terus? Okey. Boleh. Mai okey. Okey. Skrin tu lah. Mati ke tak? Okey. Tak tahu nak cakap apa. Baik. Maka mereka yang bersikap demikian tidak berhak menerima pahala daripada Allah Taala di atas amalan-amalan yang mereka kerjakan tadi. So tak dapat pahala lah. Kalau amalan kita buat tu batil, tak mengikut pada syarat-syarat sembahyang, rukun-rukun sembahyang. Apa begitu dengan haji? Kalau nak buat haji pun mesti ada ilmu tentang haji, betul tak? Nak puasa pun mesti ada ilmu tentang berpuasa. Nak sembahyang gerhana pun mesti ada ilmu tentang sembahyang gerhana. Macam mana kafiat sembahyang gerhana, berapa kali dia punya rukuk dia, berapa kali berdiri dia. Kerana sembahyang gerhana ni berbeza dengan sembahyang yang sunat biasa yang kita lakukan. Mesti ada ilmu lah. Baik. Ini ialah kerana mereka itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang kafir contohnya, dan tidak menghendaki balasan pahala daripada Tuhan mereka, dan juga amalan yang dikerjakan oleh mereka tidak pula mencari keredaan Allah yang menjadikan mereka. Ini antara sebahagian daripada golongan manusia melakukan amalan begitu. Mereka mengerjakan amalan dengan cara yang batil, yang tidak berdasarkan kepada ilmu, sama ada ilmu fiqh ke, ilmu tasawuf ke, ataupun ilmu tauhid. Selama sekali tauhid lah. Itu pentingnya mengaji. Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan fi talabil ilmi sahalallahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang mempermudahkan dalam mencari satu jalan, mengambil satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala memudahkannya satu jalan menuju ke syurga Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mudahkan jalan nak tuju syurga ni. Siapa yang mudahkan ataupun cari jalan macam mana nak tuntut ilmu, mana je ada pengajar ilmu, dia pergi tengok dengar lah. Tapi dahulukanlah kat surau dulu. Yang kat surau tak datang, tapi tempat lain dia pergi. Itu pun masalah juga kan. Masalah juga tu. Yang kat surau ni ada majlis ni, ustaz datang kan, saya ke datang ke, Ustaz Ridwan ke datang ke kan, ustaz yang besar-besar kan, hebat-hebat datang ke, tapi dia pergi tempat jauh. Sini tak datang dia. Okay, kita dahulukan tempat yang dekat lah, yang ada pengajian. Kalau di sini tak ada pengajian, pergilah tempat lain, carilah. Je tu. Lagi banyak guru lagi elok. Lagi banyak guru daripada lagi elok tuan-tuan. Malahan imam-imam yang hebat-hebat, Imam Bukhari ke, Muslim ke, semua guru ni beratus guru. Beratus guru. Mereka musafir cari ilmu tuan-tuan. Musafir. Kan, beratus batu cari ilmu. Bukan dekat. Zaman dulu mana ada kenderaan seperti kapal terbang. Zaman sekarang ada kapal terbang, senang. Kan, sediakanlah duit je tuan-tuan. Tuan nak mengaji kat mana? Kat Mesir. Nak mengaji kat Mekah ke, nak mengaji kat Maroko ke,
nak ngaji kat Sudan ke dan sebagainya, sediakanlah duitnya, pulus wangnya lah. Ada duitnya bolehlah pergi mana ngaji jauh. Okey, kerana ada kemudahan kapal terbang, pasport kan. Zaman dulu mana ada, semua naik kuda, naik unta, bergerak dari beratus-ratus kilometer tu kan mencari ilmu. Berguru dengan beratus orang. Tu sebabnya ulama-ulama dulu hebat-hebat. Hebat-hebat mereka. Baik, seterusnya tuan-tuan. Orang-orang yang tidak beriman pada Allah, ini orang yang kafir, adalah diseksa disebabkan kekufuran dan kesesatan mereka. Kerana tidak menyelidiki agama Allah, ini agama Islam, dan tidak mahu mendengar wahyu ilahi yang disampaikan oleh para rasul. Terutama apabila mereka mendengar dan dibacakan ayat-ayat Allah Ta'ala, kan, mereka memperolok-olokkan dan mempersenda-sendakan pula. Ini antara ciri-ciri orang kafir lah. Orang kafir pun ada juga pelbagai ciri. Ada jenis yang keras. Ada jenis yang keras terhadap Islam. Ada yang tak keras. Ada yang kata lembut, dia boleh bercampur dengan Islam, berbaik-baik dengan Islam, kan, dan dia tak ada ambil kesempatan terhadap Islam. Tak ada. Malahan dia tanya Islam tu macam mana, dia cuba belajar tentang Islam, cuba belajar. Dan akhirnya Allah Ta'ala bagi kemudahan hidayah. Betul tak? Masuk Islam. Tapi ada juga kadang jenis-jenis yang keras, kan? Dia maki hamun Islam ini. Kalau sekarang ni zaman kata IT kan, zaman IT lagi lah mereka gunakan IT ni, kan? Dia postkan post-post yang bukan-bukan dalam internet, dalam FB kan. Yang isu tu baru ada kan, tahu? Yang karikatur Nabi Muhammad SAW, Nabi tu kan, ada kan tu? Gambar kartun menonggeng tu. Ya, gambar kartun menonggeng tu lah. Yang Hinzir dengan seorang lelaki tu kan. Yang Hinzir tu dicop dekat dahi Hinzir tu Allah kat Hinzir tu, kan? Yang lelaki tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Main belakang dalam itulah. Tapi gambar dah semua dah buat report polis semua. Kami buat report, NGO buat report dah, kan? Benda ni tak boleh dibiarkan. Kalau dibiar, dia naik tocang dia akan melampau, dia akan post macam-macam lagi lah kalau kita duduk diam je. Betul tak? Jadi bila agama Islam, agama kita dipersendakan, wajib tak tuan-tuan kita bangun? Wajib tak? Wajib kita bangun tentang apa saja saluran yang boleh lah. Kita gunakan apa saja saluran yang boleh. Jangan kita orang kata sampai orang kata bawa parang ke, bawa sabit ke, itu dah lain macam dah tu. Dia akan menyebabkan suasana yang mungkin akan silap-silap tragedi apa tu? 13 Mei kan. Saya silap boleh jadi macam tu tuan-tuan, kalau tak betul. Okey. Jadi kita serahkan pada pihak berkuasa lah. Biarlah ambil tindakan. Kita buat mana yang kita boleh buat. Bantah mana yang boleh bantah. Baik tuan-tuan. Jadi benda tu memang tak boleh biarkan, tak boleh. Kalau tidak nanti dia melampau-lampau. Macam apa benda lagi, kalau lukisan-lukisan lagi akan keluar besok. Baik, seterusnya. Jadi orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang kafir, adalah diseksa disebabkan kekufuran dan kesesatan mereka kerana tidak menyelidiki agama Allah, ini agama Islam, dan tidak mahu mendengar wahyu ilahi yang disampaikan oleh para rasul dah. Kalau pada zaman Nabi itu, Nabi dah sampaikan wahyu, Nabi berdakwah pada mereka bantah. Malah ada yang nak bunuh baginda Rasulullah SAW, seperti Abu Jahal, Abu Lahab kan. Mereka mengambil kesempatan nak bunuh Rasulullah, nak bunuh Nabi. Nabi pun pernah orang kata berdakwah ke Taif kan. Nabi berdakwah ke Taif, tapi bila sampai ke Taif disambut dengan batu, baling dengan batu oleh orang Taif sampai berdarah kaki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuatnya penentangan mereka lah terhadap Islam. Tapi bila Nabi sampai ke Madinah, lain pula sambutannya.
Di Mekah Nabi dihambat, dipulaukan, kan? Dia orang kata macam-macam lah perbuatan yang tak elok lah dikenakan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada masanya Nabi tengah ibadah, contohnya tengah ibadah, kan, ada pemimpin orang kafir Quraisy tu, dia meletakkan perut unta di belakang baginda Rasulullah SAW. Tak perut unta kan bangkai najis, Nabi tengah sujud tu. Maka lalu anaknya Fatimah ambil dan buanglah. Macam itulah sekali lah perkara yang berlaku pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah tuan-tuan, kan, Nabi berjaya membentuk sebuah negara Madinah. Dan sebelum terbentuk kata negara Madinah pun, Islam pun masa tu dah mula kuat dah. Bila Islamnya siapa tuan-tuan? Seperti Sayyidina Hamzah, bapa saudara Rasulullah SAW, dan juga Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lah. Sayyidina Umar ni antara orang yang kuat juga penentangan pada baginda Rasulullah SAW. Nabi berdoa supaya dia masuk Islam, maka dia masuk Islam. Alhamdulillah, dia tertarik. Sebelum tu memang dia adalah dah minat-minat pada Islam lah. Tapi sehinggalah pada saat satu ketika adiknya baca Quran. Adiknya baca Quran dalam rumah bersama dengan dia punya adik ipar dia lah, macam tu. Dia dengar bacaan Quran dalam rumah. Dia pun ketuk rumah, ketuk dengan kuat, tanya adik dia, kau baca apa? Kau baca apa lah? Dia kata tak ada baca apa-apa. Mustahil kau tak ada baca apa. Saya dengar apa yang kau baca. Mak, sini apa yang kamu baca tadi. Dia kata tak boleh, ini kalam Allah, saya tak boleh bagi kat kau. Kalau kau nak, kau kena mandi dulu. Maka dia pergi mandi, barulah dia buka, dibaca ayat surah apa yang dia baca tuan-tuan? Surah Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Maka Umar kata bila baca ayat tu, tak sepatutnya orang yang bawa ayat ini dipulaukan ataupun diperangi. Tak sepatutnya orang yang bawa ayat ini dipulaukan ataupun diperangi. Di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Kau nak buat apa Muhammad? Aku nak jumpa dia. Maka dibawalah berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengucapkan dua kalimah syahadah di depan Rasulullah. Itulah antara kisah yang berlaku pada Sayyidina Umar, kan. Panjanglah kisah sebenarnya, kita ambil ringkas-ringkas je. Kalau nak cerita Sayyidina Umar ni, cerita panjang juga. Baik, seterusnya. Kemudian terutama apabila mereka mendengar dan bicarakan ayat Allah Ta'ala, mereka memperolok-olokkan dan bermesenda-sendakan. Ada di kalangan kafir ni tuan-tuan, dia mempersendakan dan memperolokkan, terutama sekali golongan ahli kitab. Golongan ahli kitab Yahudi, Nasrani, kan. Mereka ni ada yang memperolok-olokkan dan bersendakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada juga di kalangan mereka tu yang masuk Islam, seperti Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni dia seorang ahli kitab. Seorang apa tuan-tuan? Seorang ahli kitab. Dia pun sama jugalah sebelum daripada masuk Islam itu. Dia antara orang yang kuat juga menentang Rasulullah SAW. Kerana orang Yahudi ni, orang ahli kitab ni, sebenarnya mereka juga menantikan kehadiran seorang Rasul. Dan mereka mengharapkan Rasul itu daripada golongan mereka, orang Israel lah, Yahudi. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan, yang lahir itu ialah daripada keturunan Arab, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di kalangan mereka itu, kan, sudah tentu bila tahu dengar cerita tadi, mereka tak naklah, tak setujulah dengan Nabi dilantik sebagai Nabi. Jadi mereka menentanglah baginda Rasulullah SAW. Dan memperolokkan baginda Rasulullah SAW, mempersenda-sendakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menuduh Nabi dengan berbagai tuduhan. Mereka kata Nabi ni seorang yang gila. Orang kafir betul juga, musyrik Mekah. Mereka menuduh Nabi seorang yang gila, seorang yang gila jawatan, seorang yang gila perempuan, macam-macam bagilah. Yang dituduh kepada Rasulullah SAW, mengamalkan sihir, sedangkan bukan sihir. Apa yang Nabi bawa itu ialah wahyu daripada Allah Ta'ala.
wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tiadalah engkau ya Muhammad berbicara mengikut hawa nafsu kamu, melainkan merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Abdullah bin Salam masuk Islam. Dia ada, sebelum dia masuk Islam, dia tanya pada Nabi ada beberapa soalan. Ya Muhammad, kalau seandainya kau ni seorang Nabi, kau tentu boleh jawab soalan-soalan aku. Kau tentu boleh jawab soalan-soalan aku. Kalau kau boleh jawab, memang kau seorang Nabi lah. Adalah soalan-soalan yang diajukannya. Antara soalan ni, tak silap saya, macam mana kata keluarnya orang kata bayi lelaki ataupun bayi perempuan, terjadinya benih lelaki benih perempuan tu, bayi lelaki bayi perempuan, macam mana bayi lelaki dan bayi perempuan tu boleh ada, kan? Jadi Nabi kata, kan, benih lelaki tu dia air mani tu dalam keadaan pekat. Benih air mani lelaki ni pekat, kan, keruh dan pekat. Kemudian lelaki perempuan pula ada keadaan cair, kuning cair lah, macam itulah. Jadi mana yang lebih kuat, maka kat situlah kan dizahirkan anak itu tadi. Mana yang lebih kuat air mani dia. Kalau lelaki lebih kuat, maka lebih akan terjadilah bayi lelaki yang mirip kepada ayah dia. Kalau seandainya benih perempuan, benih seorang ibu tu lagi kuat, maka akan lahirlah seorang anak perempuan yang menyerupai akan ibu dia. Itu jawapan baginda Rasulullah lah. Okey, maka dia kata betul engkau Muhammad. Kemudian apakah tanda seorang nabi? Apakah tanda yang jelas kepada seorang nabi? Maka Nabi kata tanda jelas pada seorang nabi itu ialah apabila dia tidur tetapi hatinya tidak tidur. Dia tidur tapi hatinya tidak tidur. Hati tetap jaga, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidur, tuan-tuan, memang tidur habis ya. Tidur mati namanya. Tidur mati. Kalau angket pun tak sedar. Orang angket gambar-gambar campak lang tong sampah dah. Memang tak sedar lah. Kalau jenis tidur mati tu macam batang kayu tu. Tapi ada orang tidur pantang colek sikit, dia akan terjagalah. Terjaga itu. Ada orang tidur macam tu kan? Jadi dia tanyalah, kalau tanda seorang nabi itu macam mana? Maka Nabi kata tanda nabi itu banyak sebenarnya, tapi yang paling ketara antaranya ialah apabila seorang nabi itu tidur, maka hatinya tidak tidur. Mana hati jaga, selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian soalan ketiga, apakah yang diharamkan oleh Israel ketika dia dalam keadaan sakit? Ketika Israel ini siapa? Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Ketika Nabi Allah Yaqub alaihissalam, atau gelarannya Israel, ketika dia sakit, apa yang dia tak nak makan, apa yang dia mempantangkan diri dia ketika makan? Maka Nabi SAW jawab, iaitulah daging unta dan juga susu unta. Daging unta dan susu unta. Maka Abdullah Salam kata, benar ya Muhammad, memang jelas engkau ni seorang Nabi. Kemudian Abdullah Salam kata lagi, ya Muhammad, aku sebelum ni, kan, aku ni orang hebat di kalangan golongan ahli kitab. Orang Yahudi memang orang kata apa saya cakap betul je. Kalau saya cakap A, mereka pun kata A. Kalau saya cakap B, mereka pun kata B. Tapi kalau saya masuk Islam, maka sudah tentu mereka akan membohongi saya dan akan menentang saya sekeras-kerasnya. Kalau saya masuk Islam lah. Maka dia kata, ya Muhammad, saya bersyahadah bersaksi bahawa tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah, dan kamu ya Muhammad adalah Rasulullah. Dia terus bersyahadah. Lepas tu kan dia pergi jumpa orang-orang kata Yahudi ni, kan, dia kata pada orang Yahudi, wahai orang Yahudi, aku sekarang declare pada kamu bahawa saya dah masuk Islam. Maka lalu orang Yahudi menentang dia.
Kurang hajar kau Abdullah bin Salam, dia kata. Kan? Kau dapat aku luku kepala kau kan. Macam itulah istilah dia. Marah dia. Kalau sebelum tu memang dia dengar cakap apa yang Abdullah bin Salam cakap, semua betul je. Dia ikut apa Abdullah bin Salam. Bila Abdullah bin Salam ni masuk Islam, terus dia tentanglah habis-habisan. Adalah sikap orang yang antaranya yang keras terhadap Islam itu sendirilah. Baik, seterusnya, oleh itu amalan mereka ditolak, tidak diterima, dan mereka diseksa di atas kekufuran mereka itu. Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Faja'alnahu haba'an mansura. Surah Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna, dan kami ya Allah tujukan perbicaraan kepada ma amilu, kepada apa yang mereka kerjakan, min amalin, daripada jenis amalan yang mereka pandang baik. Faja'alnahu haba'an mansura, lalu kami jadikan dia terbuang sebagai debu yang berterbangan. Kami tujukan perbicaraan kepada mereka yang telah terhadap apa yang mereka amalkan tadi, yang mana mereka anggap amalan mereka buat tu macam baik. Sangkaan mereka amalan mereka buat tu betul lah. Contohnya penyembahan kepada kata selain daripada Allah Ta'ala kan, menyembah pada patung dan sebagainya kan. Jadi kami jadikan dalam hati mereka seolah apa yang mereka buat tu betul, apa yang mereka sembah tu benar, pada sangkaan mereka lah benar, tapi sebenarnya sangkaan mereka tu salah. Akhirat besok mereka akan dibakar bersama dengan yang mana batu kata berhala itu dijadikan sebagai bahan bakar kepada mereka. Bahan bakar kepada. Baik, seterusnya tuan-tuan, firman Allah Ta'ala ini telah tegas menyatakan apa jua amal yang baik yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yakni orang-orang kafir, di dunia dahulu akan terbuang sahaja pada hari akhirat, dan tidak dapat memberikan sebarang pertolongan kepada mereka disebabkan kekufuran mereka. Di kalangan orang kafir tuan-tuan, dan dunia ni ada juga orang kafir yang baik, ada, bukan tak nafi kan baik. Dia suka tolong Islam, tapi dia bukan Islam. Patang tuan-tuan, contohnya bila ada dengar bencana alam, mereka akan bentuk satu satu pasukan sukarelawan kan, sukarelawan, betul tak? Sukarelawan, mereka bentuk badan itu dan mereka akan pergi secepat mungkin untuk membantulah orang-orang yang memerlukan bantuan, musibah, bencana dan sebagainya. Faham kan? Ada yang jenis begitu, tapi dia bukan Islam. Jadi apa yang mereka amal tu kan, jadi Allah Ta'ala balas di dunia saja, akhirat tapi dah. Itu sebab ada ulama yang nyatakan bahawa kan, mana-mana orang kafir yang rajin buat ibadah, yang rajin tolong orang dunia ni, waktu dia nak meninggal, Allah Ta'ala akan mudahkan dia waktu nak meninggal. Kan? Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala nak membalas segala jasa-jasa baik yang mereka lakukan ketika mereka hidup dalam dunia. Apa jasa baik mereka? Bantu orang, tolong orang, pantang ada orang susah, orang sakit, mereka akan pergi bekerja lah, seluruhkan bantuan apa yang memerlukan bantuan. Kan? Terutama sekali macam doktor-doktor kan. Doktor-doktor kan, tengoklah doktor-doktor dia tak kira kalau orang sakit ni orang Islam ke bukan Islam ke. Kerana kata etika doktor kan, dia mesti bantu kan, dia mesti bantu. Tak kisahlah yang dia pesakit tu Islam ke bukan Islam. Itu juga doktor kita yang Melayu ni, Islam ni, doktor Melayu kita, etika mereka pun begitu juga, mereka mesti bantu. Kalau tak bantu, kisahlah menyalahi daripada etika sebagai seorang doktor. Dia mesti bantu, dia akan cuba menyelamatkan nyawa tadi. Kalau boleh jangan mati, jangan meninggal dunia. Dia akan buat sebaik mungkin lah. Tapi kalau Allah Ta'ala nak tadikan mati juga kan, tak buat apa dah. Tapi nak cerita pada mereka ni, etika mereka, semua doktor Islam semua bantu. Malahan doktor Amerika punya tu
Orang kita ni sakit, orang kita sakit, kita tak? Doktor mereka bukan Islam pun, tapi dia bantu, tolong. Hari tu kan ada yang budak yang kanser kanser mulut kan. Kanser mulut tu, doktor sini tak boleh buat ke? Rasa tak boleh buat lah. So doktor sini tak boleh buat, jadi dibawa ke UK kan, UK. Doktor UK yang buat. Saya tak tahu sekarang ni abang baby tu macam mana, dah sihat ke apa, ada cerita tak? Tak ada. Tapi memang dah bedah kan, memang dah selamat lah pembedahan itu. Cuma nak cerita kita tentang mana doktor Islam ni pun mereka ada ciri-ciri nak bantu orang Islam, mesti ada. Malahan kalau contohnya berlaku peperangan ke, ataupun peperangan di kata di Palestin ke, ataupun contohnya di apa lagi, di Rohingya kan, mereka pergi bekerja melalah kan, nak dapat memberikan bantuan. Yang kata pemberita tu pemberita lah, pemberita dia kerja cek berita je. Dia tak tolong sangat orang ni, maknanya dia boleh tolong, tapi pemberita tugas cek berita untuk nak masukkan dalam khabar dia berita kan. Pemberita kerja itu je lah. Baik. Jadi tuan-tuan, firman Allah Ta'ala ini adalah tegas menyatakan apa jua amal yang baik yang pernah dilakukan oleh orang yang tidak beriman kepada Allah, iaitu orang-orang yang kafir, di dunia dahulu akan terbuang sahaja pada akhir akhirat kelak, dan tidak dapat memberikan sebarang pertolongan kepada mereka disebabkan kekufuran tadi. Kan? Satu lagi, kan, dia punya kebaikan tu dah dibalas di dunia dah. Segala kebaikan yang Allah Ta'ala balas di dunia. Waktu dia nak meninggal, tu yang keadaan senang dia nak meninggal. Itu salah satu cara lah Allah Ta'ala membalas kebaikan-kebaikan mereka tadi. Baik, Allah Ta'ala menyebut lagi Quran, dia kata masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karama dinistaddat bihir rih fi yawmin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' zalika huwa dhalalul ba'id. Zalika dhalalul ba'id, surah Ibrahim ayat 18. Maksudnya masalul ladzina kafaru bi rabbihim, perumpamaan orang-orang yang kafir terhadap Tuhan mereka, a'maluhum, amalan-amalan mereka, karama dinistaddat bihirrih, samalah seperti debu yang ditebangkan bihi dengannya oleh angin, fi yaumin asif, pada hari yang sangat ribut, kan, pada hari yang ribut kencang, pada hari yang ada ribut yang kencang. La yaqdiru mimma kasabu ala syai'in, mereka tidak memperolehi sesuatu faedah pun daripada apa yang mereka telah usahakan. Zalika huwa dhalalul ba'id, kenapa? Kerana demikian tadi mereka berada dalam sesat yang jauh. Mereka berada dalam sesat yang jauh, bukan sesat dekat, jauh sangat sesat. Jadi ini ciri-ciri orang kafir. Jadi apa amalan saja kebaikan mereka buat, dia samalah seperti kata debu yang diterbangkan oleh angin yang kencang. Jadi amalan orang kafir itu sia-sia je lah. Kenapa? Kat dunia Allah Ta'ala balas, jadi akhirat tak ada balasan lagi, habis kosong-kosong. Kita ada dunia dan akhirat. Kat dunia pun ada balasan, dekat dunia pun ada amalan Allah Ta'ala balas dah, apalagi di akhirat. Ada yang Allah Ta'ala balas lagi di akhirat dengan syurga dan sebagainya. Mana balasan di dunia? Ustaz, kat dunia dah balas ke? Ada. Salah satunya ketenangan, hidup tenang, selesa, kan. Orang kata nak ibadah pun senang, sihat je kan. Ini salah satu dalam bentuk balasan dunia lah. Allah Ta'ala bagi balasan, kan. Dan kadang kita tak minta pun benda tu, tapi Allah Ta'ala bagi, kita terima lah, kan. Tengoklah orang yang hatinya, yalah, kadang separuh pada orang hatinya tu bila nampak tu ceria kan, tak ada pun tanda keluh kesah kat hati dia.
Atau tanda Allah Ta'ala tu Allah Ta'ala dah bagi balasan dekat dunia, dia dapat dah hasil daripada kebaikan dia buat. Dia ceria, senang je. Kalau berlaku apa-apa pun dia tak ada kelang kabut, tak ada maki hamun orang, sumpah seranah dan sebagainya. Itu sebabnya tetap ulama membahagikan manusia dalam konteks dunia akhirat ni kepada 4 kategori. 4 kategori. Manusia ni dalam konteks dunia akhirat ni kan, kehidupannya dia bagi pada 4. Pertama, manusia yang hidup dalam dunia dalam keadaan dia taat pada Allah. Dalam dunia dia taat pada Allah, akhirat besok dia bahagia, dapat masuk syurga. Okay. Yang kedua, dalam keadaan hidup dalam keadaan tidak taat pada Allah, ataupun dalam keadaan susah lah. Bukan macam tu ya. Yang pertama, dia hidup dalam keadaan susah. Yang pertama, hidup dalam susah di dunia ini, akhirat besok dia dalam keadaan senang. Yang kedua, hidup dalam dunia keadaan senang, akhirat pun dia senang. Dunia dia senang kan, akhirat pun senang juga dia, alhamdulillah. Yang ketiga, di dunia dia hidup dalam keadaan susah, akhirat dia senang. Akhirat dia susah, akhirat dia susah. Dan ada pula hidup dalam keadaan senang, akhirat dia ada keadaan susah dan akhirat susah. Dua-dua susah. Dua-dua susah. Okay? Dunia susah, akhirat susah. Ada yang dunia senang, akhirat susah. Ada yang dunia senang, ke akhirat dia senang. Ada yang dunia dia susah, akhirat senang. So ada 4 kategori. Ada 4 kategori. Agak tuan-tuan, agak mana satu? Tak tahu kita kan? Tak tahu. Okay? Yang pertama tadi, dunia dalam keadaan senang, akhirat pun senang. Yang kedua, dunia dalam keadaan senang, akhirat pun, tapi akhirat susah. Akhirat susah, masuk neraka je kan? Yang ketiga, dunia dalam keadaan susah, akhirat dia senang. Dan yang keempat, dunia dalam keadaan susah, akhirat pun susah. Okay? Dalam dunia dalam keadaan miskin, susah. Lepas tu sembahyang pun tak ada, puasa pun tak ada. Kan? Apa jenis ibadah ketaatan kepada Allah, semua dia tak buat. Bercampur orang pun tak ada. Dia hanya terasing dalam dunia dia saja. Berada dalam dunianya, kan? Alam dia saja. Berada di alamnya saja. Kita nak dekat pun dia tak nak. Cabut lagi kan. Kita dah ajak dah, datanglah, kita ada majlis ni, ada kenara ni, makan-makan. Datanglah ke rumah. Tak datang dia dah. Tak maaf lah dia tu. Ataupun langsung tak buka pintu tu kan, ada juga. Ada yang kadang-kadang kita susah nak jumpa kadang jiran kita. Ada kadang jiran susah jumpa. Sebab apa? Dia pergi kerja, sebelum terbit matahari dia pergi kerja dah. Gelap lagi dia kerja. Balik kerja malam. Kan 9 malam, 10 malam macam ni. Besok macam tu juga. Memang susah nak jumpa. Ada macam tu. Ada tu pula sonang bonang nak jumpa. Boleh-boleh muka kau. Tak ada muka lain dia tu. Boleh-boleh muka kau yang nampak. Tak ada kau muka lain. Bersyukurlah dia kata nampak muka aku. Baik, itulah tuan-tuan macam-macam jenis manusia di dunia ni. Baik, kita lihat terjemahan dia. Bandingan segala kebaikan amal dan usaha orang-orang kafir atau kufur, engkar terhadap Tuhannya, ialah seperti abu yang ditebangkan oleh angin pada hari ribut yang kencang. Mereka tidak memperoleh sesuatu faedah dari apa yang mereka telah usahakan tadi. Okey, sia-sia amalan itu ialah kesan kesesatan yang jauh daripada dasar kebenaran dia. Sebabkan mereka ni sesat, jauh sangat. Jadi itulah kesan dia. Amalan yang dibuat tu habis macam tu. Walaupun pada sangkaan mereka amalan yang mereka buat tu baik. Kadang ada juga, kadang orang kafir ni kadang tolong Islam dia ada. Betul tak? Dia pantang dengarlah orang susah, dia mesti pergi. Tak kira orang Islam ke tak Islam ke, dia akan bantu dan tolong. Tapi disebabkan dia bukan Islam, kerana syarat amalan diterima mestilah Islam. Baik. Jadi firman Allah Ta'ala tersebut menyatakan, segala apa yang telah mereka amalkan dan usahakan yang tidak berdasarkan keimanan yang berlandaskan keyakinan yang sahih,
dan tidak pula mengikut jalan yang betul atau benar, atau yang mendatangkan kebaikan kepada mereka pada hari akhirat kelak adalah suatu amalan dan usaha yang sia-sia, dan tidak mendapat apa balasan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada satu ayat yang saya kongsi malam ni, firman Allah Taala, "Walazina kafaru amaluhum kasyarabin baqi'atin yahsabuhul zam'anu ma'an hatta iza ja'ahu lam yajidhu syai'a fa wajallahu indahu fawafahu hisabahu wallahu sari'ul hisab." Hisab surah An-Nur ayat 39. Maksudnya walazina kafaru, dan orang-orang yang kafir, a'maluhum, amalan perbuatan mereka, kasarabin baqi'atin, sama seperti riak sinaran panas. Seperti riak sinaran panas yang di tanah rata. Seperti riak panas, sinaran panas pada tanah yang rata, yahsabuhu zum'anu, yang disangkakan oleh orang yang dahaga, yang disangka oleh orang yang dahaga air. Orang kafir ni amalan mereka tu kan disamakan seperti orang kata riak sinaran matahari tu yang panas tu. Kita lihat daripada jauh kan, kita nampak kan. Contohlah kalau tuan-tuan pergi dekat jalan raya, jalan raya tu memang jauh sangat nampak daripada ujung jauh nampak kan. Sebab apa? Tidak ada pokok-pokok, jadi ujung jalan raya tu kita nampak. Ni kadang-kadang panas kan, kita rasa macam ada air kan, di atas jalan raya tu macam ada air. Itu juga kalau kita pergi ke padang pasir, kan padang pasir kan tak ada pokok, terang menerang kan. Tapi kalau ada pokok tak nampak benda tu. Bila tak ada pokok, terang menerang, sayu daripada jauh kita nampak macam ada air. Tapi bila pergi ke situ ada air tak? Tak ada air, kosong. Itulah ibaratnya, perbandingannya amalan-amalan orang kafir diumpamakan seperti riak sinaran panas di tanah rata yang disangkakan oleh orang dahaga ada air, tapi sebenarnya tidak ada air. Hatta iza ja'ahu lam yajid syai'a, sehingga mereka pergi ataupun ia pergi ke tempat itu tetapi dia tak dapat apa-apa, kosong, tak ada air. Tetap juga orang kata batu-batu, tanah-tanah, kekontang gitu. Tak ada apa-apa tuan-tuan. Fawajadallahu indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Jadi lalu Allah Ta'ala menyempurnakan hitungan amalannya serta balasannya, dan ingatlah Allah Ta'ala amat segera hitungan hisabnya. Baik, kalau kita lihat terjemahan dia. Dan orang-orang yang kafir, mana orang yang tidak beriman pada Allah, amalan-amalan mereka adalah seumpama riak sinaran panas di tanah rata yang disangka air oleh orang yang dahaga. Lalu ia menuju ke arah tadi, pergilah, dia nak dapatkan air tu. Sehingga apabila dia datang ke tempat itu, tidak dapati sesuatu pun disangkanya ada air. Demikianlah tuan-tuan, keadaan orang kafir tidak mendapat faedah dari amalan sebagaimana yang disangka tadi. Dan ia tetap mendapat hukum Allah Ta'ala di sisinya. Fawajadallahu indahu, Allah Ta'ala tetap akan berikan hukuman pada dia sebabkan mereka tidak beriman pada Allah. Fawaffahu hisabah, lalu Allah Ta'ala menyempurnakan hitungan amalannya serta balasannya. Wallahu sari'ul hisab, Allah Ta'ala tu sangat cepat. Sari' ini maknanya sangat cepat hisab, pembalasannya. Allah Ta'ala tu sangat cepat pembalasannya. Kalau Allah Ta'ala nak berikan satu balasan, dia akan balas dengan cepat. Samalah Allah Ta'ala kalau nak menjadikan sesuatu, Allah Ta'ala hanya berkata kun jadi, kun fayakun, jadi maka jadilah. Sekelip mata boleh berlaku jadi. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Bukan macam robot tu. Tengok tak cerita Transformer kan. Bila dia nak berubah tu, dia akan kek tu berubah kan. Dia akan makan masa jugalah. Ada juga beberapa second dia akan berubah. Tapi Allah Ta'ala tak ada begitu.
Tak ada Allah Ta'ala nak cerita, nak buat pokok tu berubah sikit baru jadi pokok. Kan? Tak ada. Syukur Allah Ta'ala kata kun fayakun. Jadi maka jadilah apa yang dikenaki oleh Allah Ta'ala tadi. Faham kan tuan-tuan? Faham kan? Jadi firman Allah Ta'ala ini menerangkan perihal orang yang tidak beriman, orang kafir akan rugi dan hampa di akhirat kelak. Kerana amalan-amalan mereka yang baik yang dapat menolong mereka tidak dapat menyelamatkan mereka daripada azab siksaan Allah. Mereka tak dapat amalan ini menyelamatkan mereka walaupun banyak tuan-tuan kebaikan yang mereka buat. Malah ada yang sanggup kadang menderma tuan-tuan berpuluh ribu tuan-tuan kepada orang Islam. Kerana demi untuk orang kata jiwa orang kata jiwa murni nak tolong orang susah kan. Mereka sanggup kadang menyumbah berpuluh ribu tuan nak bantu orang Islam ni. Tapi mereka bukan Islam. Jadi tak dapat apa-apa lah. Dunia saja mereka dah dapat, akhirat tak ada lagi balasan untuk mereka. Kerana syaratnya misilah Islam. Itu pentingnya syahadah tu. Itu kepentingan syahadah. Syahadah lah yang membezakan antara Islam dengan bukan Islam. Gitu. Jadi mereka adalah ibarat orang dahaga di padang pasir pada tengah hari yang teriak panasnya. Ia melihat riak sinaran panas dari jauh seperti air, dan setelah ia sampai ke situ hampalah hatinya kerana tidak dapati suatu apa pun. Tak dapat suatu pun. Kecuali lah Allah Ta'ala kata mentakdirkan sebaliknya. Kerana salah satu dari sifat yang ada pada Allah, sifat harus yang ada pada Allah, mengazab orang yang taat dan memasukkan dalam syurga pada orang yang maksiat. Itu sifat yang harus pada Allah yang kita kena tahu. Sifat wajib ada 20, wujud, qidam, baqah dan sebagainya sampai habis. Qanun ta'ala wa takaliman. Ada satu sifat yang harus bagi Allah yang kita kena tahu. Iaitulah membalas orang yang mengazab orang yang taat dan memberikan syurga balasan yang baik kepada orang yang ahli maksiat. Itu harus bagi Allah. Terpulanglah pada Allah Ta'ala. Dia sendiri yang berkuasa. Kita tak ada kuasa apa-apa. Akhirat besok dia saja yang berkuasa di atas. Para malaikat pun semua tak ada kuasa. Allah Ta'ala aja. Baik, faham kan? Cukuplah sekadar tu tuan, perbincangan malam ini yang dapat kita kongsikan bersama. Okay, saya buka persoalan. Kalau ada persoalan lah, kalau ada boleh tanya. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak ada soalan, kita tutup terus. Ada? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, maknanya tuan ni kira hebat lah. Kira hebat lah. Tak ada soalan? Ataupun malu nak tanya, ataupun tak faham langsung. Ada juga. Sebab ada juga kadang-kadang sebab kawan dia terlampau khusyuk, dia tak faham apa saya cakap. Ustaz cakap label terlampau tinggi kita, aku label bawah, dia tak faham Ustaz. Nak tanya pun malu kata. Biarlah dia hantar. Ada juga pesen macam tu kan, macam-macam pesen. So kalau rasa tak faham, tanyalah. Mungkin ada soalan-soalan nak tanyalah. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Tak boleh jawab, kita ke IV dulu. Akan datang, kita jawab. Faham kan? Kalau malu bertanya, kasihlah tu. Malu bertanya sesat jalan. Malu bertanya sesat jalan. Okey? Tapi sekarang tak payah tanya Ustaz, pakai wave kita. Pakai wave Ustaz, tak payah tanya apa-apa. Tapi pakai wave kadang tak jumpa juga jalan. Tak jumpa jalan walaupun pakai wave. Lah tanya orang juga.
Lah tanya orang, mana jalan ini? Salah ni bang, ni dah jauh dah terbabas ni. Patah balik kata, patah balik. Enggak jauh dah. Dalam 20 kilo lah kata. 20 kilo patah balik tu. Tu pun masalah juga tu. Kadang wave tu batu, tapi dia tak kerti baca. Tak kerti baca pun masalah juga. Walaupun teknologi tu kan, teknologi pun nak kerti juga pakai guna. Okey, habis Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala ilmin nafi'a wa qina as-sariqa ma'alam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahna ta'alifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum. Qabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ada.